Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Diharapkan semua sihat-sihat hendaknya. Saya Dr. Mawi, pakar untuk rawatan HIV. Hari ini kita akan bersambung ke episod yang kedua, iaitu CD4. CD4 atau CD4. Okey, apa yang saya cuba nak sampaikan hari ini adalah tentang CD4 ni. Kita nak kena faham apa itu CD4. Jadi rata-rata apabila saya berjumpa dengan pesakit, mungkin ada yang kes yang saya dapati, pesakit yang berjumpa dengan saya itu sudah 2 tahun, 3 tahun mengidap HIV, tapi bila saya tanya pasal CD4, dia kata dia tak tahu dan dia tak faham pun apa tu CD4. Ini jadi masalah sebenarnya. Sebab tu saya letakkan topik CD4 ni di episod yang kedua. Kerana apa? Kerana CD4 ni adalah satu perkara yang penting untuk kita faham. Okey. Apa itu CD4? CD4 adalah bentuk sel juga. Sel CD4 ni adalah sejenis sel darah putih yang melawan jangkitan. Maknanya kita faham CD4 ni senang je. Kita faham sebagai white blood cell sajalah, sel darah putih lah. Kita faham sebagai sel darah putih. Jadi penting tak untuk tubuh? CD4 ni penting lah, kerana bila CD4 ni sihat atau berada dalam keadaan normal, tubuh akan mampu untuk melawan apa juga jenis virus. Okey. Sel CD4 ni dia mengalir ke seluruh tubuh. Maknanya dia sel CD4 ni bila dia jumpa je virus, dia akan berlawan dengan virus tu, akan mematikan virus tu, akan memusnahkan virus tu. Jadi virus dengan CD4 ni dia bertembung dan dia berlawan antara satu sama lain. Yang akhirnya bila CD4 ni mempunyai kekuatan yang cukup, maka virus akan mati. Simple je. Okey, seterusnya kita nak tengok CD4 ni macam mana kita nak baca CD4. Sebab CD4 ni kita boleh ambil darah dan dapatkan report. Dan report dia ada dalam bentuk perimeter range angka tu. Yang normal adalah kita baca secara asasnya 400 ke atas, atau 400 ke 1500. Lebih kurang gitulah. Okey, jadi kesimpulannya, apabila CD4 anda berada pada tahap 400 ke atas, makna anda normal lah. Kalaupun anda terkena, maknanya positif HIV, tapi bila cek CD4 700 contoh, maknanya walaupun sudah positif, tetapi sel darah putih anda masih berada dalam tahap normal ataupun optimum, maknanya anda masih lagi stabil. Kita kena faham macam tu lah. Okey. Dan seterusnya, untuk kes yang mana bila patient ni dah kena jangkitan HIV dan keadaan badan tu agak lemah, CD4 ni kebiasaannya akan merosot. Kerana virus HIV ni dia attack sel CD4 ni. Dan bila dia attack sel CD4 ni, secara tak langsung CD4 ni pun akan merosot, akan musnah lah. Jadi bilangan CD4 count ni akan menurun. Jadi kalau CD4 daripada 700 menurun menjadi 300, maknanya anda dah di bawah pada tahap yang optimum. Maknanya dah tak stabil lah tubuh tu. Tapi masih okey lagi. Masih okey. So tak perlu kita kelang kabut sangat. Maknanya kita bertenang dan kita tengok apa yang perlu kita buat. Okey. Tapi kalau
seterusnya dia turun kepada 200, makna 200 ni kita katakan macam dah borderline lah. CD4 kalau bacaan 200 dikira dah borderline, maknanya kita dah kena agresif untuk buat rawatan. Okey. Seterusnya kalau 75 dan ke bawah, maknanya dah agak lemah lah, ataupun kita kategorikan sangat lemah. So kena buat satu rawatan yang lebih agresif. Okey. Okey, seterusnya kita faham yang HIV dia akan attack sel darah putih, menyebabkan sel CD4 berkurang. Itu poin yang seterusnya lah, poin yang kedua, yang apa yang saya nak tuan-tuan faham. CD4 HIV ni dia attack CD4 atau sel darah putih, macam saya terangkan tadi lah. Yang ini kita kena faham. Jadi itu yang menyebabkan bila seseorang tu kena jangkitan virus HIV, sel CD4 dia terganggu. Simple je. HIV dia akan attack CD4. Dia takkan pergi attack yang sistem-sistem lain, attack organ-organ lain, tak ada. Dia attack CD4 dulu. Kita faham macam tu je. Okay, seterusnya bila masa kita nak test CD4 ni punya count ni, maknanya kita nak tengok keadaan semasa CD4 bila masa. So apa yang kita cadangkan adalah peringkat awal terkena jangkitan HIV, kita terus check, tengok keadaan kita macam mana, stabil atau tak stabil. Okey, maknanya perlu segera check. Seterusnya kita check yang berjadual. Maknanya kalau dah mula-mula kita check yang pertama, nak tengok dia stabil atau tak stabil, atau berada dalam keadaan mana CD4 kita sekarang. Seterusnya kita kena check sama ada sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali. Okey. So tengok keperluan lah. Kalau macam badan tu lemah, kena kerap dulu check sebab tak stabil. Jadi kalau badan tak stabil, kita nak tengok data CD4 tu dengan lebih kerap. Mana sebulan sekali nak kena tengok mana keadaan badan ni makin merosot atau tidak. Jadi daripada report CD4 ni kita boleh baca, tengok okey, badan ni nampaknya dah makin agak stabil. Okey. Seterusnya kita pergi pada poin yang seterusnya adalah apa yang saya nak sentuh adalah bab emosi kita. Maknanya kita punya stres kita, macam mana kita kontrol. Contoh, kalau seseorang tu bila dia kena je jangkitan HIV ni, bila dia dapat tahu je, dia jadi tak boleh tidur malam, tak bercakap dengan orang, tak bergaul dengan orang, dia jadi tak happy lah. Kita punya CD4 dia akan lagi senang merosot. Jadi sebab tu saya pesan pada pasien, kalau bila ada kena HIV sekalipun, kita jangan jadi stres. Kita bertenang dulu. Sebab penyakit HIV ni, virus HIV ni, maksudnya dia tak macam kanser. Kanser ni dia lebih agresif. HIV ni dia a bit slow lah. Tapi kita jangan kelang kabut. Itu je penting. Kita jangan panik, jangan kelang kabut, bawa bertenang, dan kita manage. Sebab tu saya kata HIV virus ni kita boleh manageable, boleh manage. InsyaAllah tak ada masalah, kita boleh manage. Janji jangan kita macam risau tak tentu pasal. Jadi ada saya pernah melalui situasi di mana patient yang bila kena je dia jadi stres, dia tak boleh tidur malam, dan seterusnya dia jadi putus harapan. Ada yang nak bunuh diri pun ada. Sebab tu bila kita nak check macam nak check positif atau negatif HIV ni, sepatutnya kita check di klinik atau hospital lah. Sebab di sana ada doktor yang boleh bagi kita khidmat nasihat, kaunseling dan sebagainya. Jadi tak adalah kita rasa down, tak ada rasa kita ni terlalu maknanya kita kita rasa terlalu lemah lah. Jadi ini penting kerana apa kaitan emosi dengan CD4? Perkaitan dia adalah kaitannya adalah correlationnya, bila kita tak happy, CD4
turun. Bila kita stres, CD4 turun. So kalau kita nak kata cara yang mudah ada, anggap macam tak ada apa-apa je lah. Itu senang. Jadi benda ni memerlukan psikologi. Maknanya kita kena pandai psycho balik diri kita lah. Maknanya walaupun kita sakit, tapi kita kena anggap macam tak sakit. Macam kita, kalau kita demam, kita anggap macam tak demam. Macam tu lah. Jadi kita tak perlu memikir sangat. Jadi kalau kita memikir, takut jadi stres. Bila stres, itu yang menyebabkan CD4 kita boleh drop. Okey, seterusnya kita kena disiplin untuk check CD4. Jangan kita bila dah tahu kena HIV, kita contohlah katakan kita buat tak sakit je lah, itu tak apa, itu bagus dah. Tapi kita tak ambil tahu langsung sampai CD4 tu punya keadaan semasa pun kita tak tahu. Menyebabkan tanpa kita sedar, kemungkinan CD4 tu dia makin drop. Maknanya sel darah putih lah. CD4 tu sel darah putih tu makin kurang. Yang akhirnya menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi makin lemah, menyebabkan bila ada virus menyerang, badan tak boleh nak recover. Ini yang bahaya. Sebab tu saya kata kita kena faham CD4 tu apa, dan kita kena buat cek yang berjadual. Ini benda yang wajib. Macam kita cek gigi, kalau gigi kita dentist kata cek untuk setahun berapa kali, secara average ni 6 bulan sekali kan. Jadi setahun dia 2 kali cek. Kalau HIV ni, kalau anda sihat, kita cek 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan kita cek kalau anda sihat. Kalau anda tak sihat, itu mungkin kena lebih kerap lah, mungkin sebulan sekali kan. Kalau agak lebih stabil, 2 bulan sekali. Okey. Seterusnya cuba jaga pemakanan lah. Pemakanan. Kesihatan kita ni sebenarnya berkait juga dengan apa yang kita makan. So makan ni cuba elakkan makan makanan yang macam processed food kan. Processed food tu macam yalah benda-benda macam fast food kan. Processed food benda-benda dalam tin lah maksudnya. Benda-benda dalam tin yang diproses. Ini tak sihat sebenarnya. Seterusnya benda yang macam fast food kan, fast food macam McDonald, KFC sebagainya tu, yang ni pun kategori makanan yang tak sihat. Okey, focus on healthy food. Maknanya cuba makan benda-benda yang lebih sihat. Seafood kalau boleh jangan makan seafood. Kalau boleh elaklah seafood. Ikan boleh, tapi macam benda-benda lain lah, udang, ketam, kerang kan. Kategori seafood. Ikan kita masih boleh, dia tak ada kategori yang membahayakan. Yang seafood yang selain daripada ikan lah. Okay, kalau macam salmon tu baguslah. Okay, seterusnya, okay, kalau CD4 rendah, apa perlu buat? Okay, kalau CD4 rendah, macam saya bagi tahu, untuk penonton di luar sana, kalau boleh, kalau CD4 you dah rendah tu, you cepat-cepat ambil ubat daripada hospital lah. Sebab ubat hospital ni, bila you ambil ubat antiviral ni, dia menidurkan virus. Menidurkan virus, lebih kurang inaktifkan virus, lebih kurang kita faham macam tu lah. Jadi bila dia tidurkan virus tu dia tak ganggu fungsi CD4. Jadi CD4 tu akan lebih stabil. Jadi ada yang patient di luar sana, dia tak nak ambil ubat hospital sebab dia kata nanti ambil ubat hospital dah tak boleh stop, dah tak boleh sembuh. Jadi ini satu perception yang salah lah. Badan kita ni sebenarnya dia akan adjust accordingly. Maksudnya apa you bagi kepada dia, dia adjust. Kalau you tak stabil, ambil lah ubat hospital. Apa masalah dia, ambil je, tak ada masalah. Ambil lepas tu kalau dah sembuh, stop lah. Maknanya boleh putus ubat, tak ada masalah. Pasien saya ramai yang ada di antara mereka yang ambil ubat hospital, lepas tu dah sembuh,
stop ubat hospital. Jadi teknik yang lebih tu, itu kena consult direct dengan saya lah. Boleh WhatsApp saya di YouTube, nanti saya akan bagi nombor WhatsApp saya. Boleh direct WhatsApp saya, ada benda yang tak faham atau kemuskilan, boleh tanya di situ. Okey, seterusnya ada orang kata nak makan ubat yang alami. Okey, sebab saya memang pakar dalam bidang rawatan HIV dan pasien saya ada juga sembuh, tapi saya di dalam bidang perubatan alternatif. Jadi kita dengan perubatan moden ni, kita saling melengkapi lah. Maknanya saling membantu. Okey, saling membantu. Maknanya kalau perlu digabung, kita gabung je dulu. Tapi saya nak bagi kefahaman di sini, kalau nak gabung dengan ubat hospital, kena ada gap 2 jam. Kita tak nak ganggu fungsi ubat yang hospital dia bagi ni. Kita kena bagi dia run, jalankan kerja dia. Kita tak nak ganggu. Jadi kita bagi gap panjang sikit, dalam 2 jam ke atas, baru kita boleh ambil ubat alternatif, ubat-ubat herba lah. Itu pun kena rujuk lah dengan perawat yang tuan-tuan ambil ubat tu. Kena konsult dengan dia jugalah. Macam saya akan konsult lah pasien saya. Dan pastikan CD4 anda berada pada tahap 400 ke atas. Kalau nak confident dengan CD4 kita tu, you kena yakin, you kena letakkan 400, CD4 you 400 ke atas. Kalau you punya CD4 700, ada yang pasien saya CD4 dia 1000, 1000 maknanya dah cukup sihat. Janji yang penting 400 ke atas. Okey, ada yang tak nak makan ubat hospital. Ini isu dia. Kalau ada pasien yang tak nak makan ubat hospital ni, sedangkan CD4 dia rendah, maknanya kes-kes macam ni boleh menyebabkan risiko kepada pasien tu lah. Maknanya risiko mungkin boleh menyebab kepada kematian pun. Jadi tuan-tuan kena jaga diri tuan-tuan lah. Okey, so macam saya pesan tadi, makan je ubat hospital, tak payah takut, makan aja. Sebab dia membantu untuk inaktifkan virus HIV tu. Okey. Tapi kalau CD4 tuan-tuan katakan 1000, contoh 1000, doktor, saya punya CD4 1000, doktor, saya rasa sihat lah, saya tak nak makan ubat. Kalau tanya saya, itu terpulang pada tuan-tuan lah. Tuan-tuan dah rasa sihat, pada saya, kalau daripada segi teknikal dia, tak ada masalah dah. Kalau you punya CD4 1000, maknanya you memang, badan you boleh melawan apa juga jangkitan dalam tubuh. Sebab bacaan tadi kita kata dia punya CD4, cuba dapatkan bacaan 400 ke atas. Okey, sebelum saya tutup saya punya topik episod yang kedua ni, nanti episod yang ketiga saya akan sambung dengan topik viral load. Macam mana kita nak baca viral load. Ini viral load ni adalah nak menentukan proses penyembuhan you bila. Mungkin dah dekat nak sembuh ke, ataupun lama lagi nak sembuh ke. Okey, nanti saya akan kupaslah benda tu di episod yang ketiga. So saya tak nak panjangkan lagi topik ni, sebab dah hampir 20 minit saya berbicara tentang topik CD4 ni. Jadi kalau ada persoalan, tolong WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan bantu bagi kefahaman pada tuan-tuan. CD4 ni, saya nak minta tuan-tuan yang di luar sana, siapa yang mungkin kenal di kalangan mungkin kawan-kawan sebagainya, boleh tolong forwardkan video saya atau sharekan video saya ni, supaya dia pun dapat kefahaman. Jadi bila dia dapat kefahaman, sekurang-kurangnya dia boleh jaga diri dia sendiri. Kita tak boleh nak harap doktor nak jaga kita je sepanjang masa, kan? Bila kita bangun pagi je, ada ke doktor nak telefon you, you dah bangun pagi, you sihat ke tak? Setiap pagi ada ke? Tak ada, kan? Jadi yang nak jaga diri you ni siapa? Yang nak jaga diri you sendiri. Tapi kalau you nak jaga diri you kena ada ilmu. Tapi masalah dia, pasien di luar sana tak ada ilmu ni,
tak ada ilmu ni. Benda ni very basic tapi diorang pun tak faham. Walaupun positif HIV dah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sekalipun, bila tanya CD4 pun tak tahu, doktor CD4 tu apa, saya pun tak pernah faham. Jadi ini yang sangat menyedihkan lah pada saya lah. Jadi sebab tu saya membuat video ni, tujuan saya adalah untuk menyampaikan maknanya ilmu supaya tuan-tuan boleh jaga diri tuan-tuan. Mungkin yang positif HIV ni mungkin anak tuan-tuan. Okey? Jadi kita, kerana anak-anak kita pun kesian dekat dia kan. Dia pun tak tahu macam mana nak jaga diri dia. Dia pun bela kan. Jadi kita yang ada kefahaman ilmu ni, kita sampaikan. Ataupun mungkin tuan-tuan yang melihat video saya ni, mungkin tuan-tuan tuan-tuan bukan positif HIV, tapi maknanya kita sharekan pada kawan-kawan lain. Mungkin yang kadang-kadang kawan kita ni dia memang HIV pun, tapi bila kita tanya takkan dia nak mengaku, betul tak? So jadi kita share je kan. Niat kita share kerana Allah. Kita share. Jadi setidak-tidaknya kita membantu berdakwah kan, menyampaikan ilmu, kefahaman supaya kita masing-masing kita boleh jaga diri kita. Memanglah kalau sakit apa semua kita rujuk pada hospital, pada klinik sebagainya kan, tapi takkan doktor nak jaga diri you sepanjang masa. Jadi kadang-kadang ada kes-kes yang terlepas pandang pun ada kan, takkan kita nak salahkan orang lain. Jadi lebih baik kita ada ilmu. Ilmu pun yang saya nak sampaikan, ilmu yang penting, tapi saya akan sampaikan dengan satu bentuk kefahaman yang simple. Jadi kalau tak sekolah tinggi pun jangan risau, saya tak akan terangkan bentuk yang terlalu saintifik. Jadi tuan-tuan boleh dengar video saya ni. Sebab tu saya buat bentuk video saya ni episod sekarang ni, episod 1, episod 2, supaya tuan-tuan dengar, tuan-tuan faham. Cuba faham. Saya bagi topik. Okey, untuk episod 2 ni saya bagi topik di CD4. Kalau tak faham juga nak tanya saya, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan cuba terangkan apa itu CD4. Jadi nombor WhatsApp saya nanti saya akan letak di skrin YouTube ni, 019405,000 yang tuan-tuan dapat lihat tu. Jadi tuan-tuan boleh WhatsApp saya. InsyaAllah bila saya ada kelapangan saya akan balas. Sekian saja untuk kali ini. Kita akan bertemu di episod yang ketiga. Episod yang ketiga saya akan terangkan tentang viral load. Viral load ni benda yang penting juga untuk tuan-tuan tahu, di mana bila viral load ni tuan-tuan faham, di situ kita akan nampak proses penyembuhan tu berlaku. Proses penyembuhan tu kita nampak dia punya trend. Kita nak sembuh lambat lagi ke ataupun macam mana, kita akan saya akan kupaskan topik viral load ni di episod yang ketiga. Sekian, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.